Assalamualaikum. Morning. Assalamualaikum semua. Morning. Waalaikumsalam. Morning, Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Ada yang ada dekat kampus ke? Ataupun semua dekat rumah? Tak, dekat rumah. Dekat rumah? Okey. Rumah kat mana? Penang. Indah kan? Tak boleh merentas negeri ni. Yang lain? Saya first time rasanya jumpa grup ni. Bukan first time rasanya, memang first time lah jumpa grup ni kan. You all masuk bila tahun lepas kan? September. Is it? Betul. September. Okey. 19 kelas ni ada 38 orang je tadi saya check kan. Tak ramai pun. Okay. So hopefully tak ada dah lah yang masuk kelas ni kan. So smaller groups lagi mudah sebenarnya kan untuk kita buat kelas. Okay. So sementara tunggu yang lain. Okay. So hari ni apa yang kita akan buat, just introducing lah, maksudnya kenalkan diri, okay, and then apa perjalanan kelas ni, and also marketing tu apa, itulah yang apa yang saya nak kenalkan kan. So ada yang buat bisnes ke? Ada yang dah ada bisnes sikit-sikit ke, kecil-kecilan, ataupun parents ada bisnes ke? Ada? Ada. Okay, good. So yang tak ada tu tak apa. Mana tahulah terinspirasi untuk memulakan perniagaan. Okay. So saya memang buka dua laptop. This is depan ni my main laptop. Dan tepi sebab selalunya student suka hantar chat. So kalau saya pakai satu laptop je, saya tak nampak soalan dalam chat box. So saya memang ada satu lagi laptop. So kalau yang pemalu kan, kadang student ni pemalu, tak nak buka mic kan. You can just type anything, your question ke, soalan ke apa yang nak tanya kan. Boleh dalam chat box. And waktu tengah kuliah pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so I will try to answer and also kita discuss lah. Okay. Okay, dah 8 suku ke? Ada lagi 2 minit. Okay. So hari ni first day ke kelas semester ni ataupun semalam dah ada kuliah? Semalam dah ada kelas. Semalam ada kelas. Kelas apa? You ambil berapa subjek? Kelas apa semalam? Semalam kelas apa? Behavior entrepreneur. Behavior entrepreneur. Consumer behavior kan? Siapa aja? Subjek tu? Apa? Ikhwan. Siapa? Ikwan. Dr. Ikwan. Okay, Dr. Ikwan aja. Semester ni ambil berapa kursus? Dia sudah datang. Ke tak ingat? Dah register berapa subjek? 7. 7. Okay. 7 tu banyak tu. Okay. Najwa kata 7. Alright. Okay. So, bolehlah kot. 8 suku kan. Saya on time orangnya. Tapi, masalah access card saya tak boleh naik dekat pejabat sampai pukul 7.30 kan. So, saya tak boleh nak mula kelas pukul 8. So, I hope okay lah kita mula 8 suku. Kan. So, kalau lapar nak makan-makan. Tapi,
try to focus lah. Okay. So hari ni lebih relax kelas. Okay. But I hope that it will be dua-dua punya side lah. And sebab sekarang dekat universiti kan, you no longer dekat sekolah kan. Macam kat sekolah cikgu tanya, you jawab kan. So sekarang kat universiti, lepas tu jadi dia banyak pandangan pelajar sendiri. Dan juga saya guna dua-dua bahasa. Kadang-kadang saya campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu untuk nak bagi student biasa apa penggunaan bahasa Inggeris dalam perkataan, bukan bahasa kita tak martabatkan bahasa Melayu, is just untuk dalam bidang kita kedua-dua bahasa memainkan peranan lah. Okay. So I hope you in the right class. Okay. So HFT 10303 and pemasaran dalam hospitality dan pelancongan, tapi saya tahu ada student wellness kat sini. Kami tak lupakan student wellness, saya ingat insyaAllah kan. Cuma masa kita buat kursus ni, kita tekankan kepada industri yang besar lah, which is pelancongan dan juga hospitality. So student wellness, adakah dalam grup ni ada wellness students tak? Ada. Ada, okay. So pelajar ni batch pertama SAS lah ni. Kesejahteraan kan. You all pakai kan. You dah tak pakai SAW kan. So you will be the first batch yang guna kod khusus baru ni. Program baru kan. Program baru. Okay. So siapa saya? So you dah dengar saya lebih 15 minit. Okay. So nama penuh saya Nur Alia Mansur. So usually student panggil saya Miss Alia lah. Okay. So my qualification tak payahlah kot. Tapi kenapa saya mengajar kursus ni? Saya punya bidang research adalah media digital, apa yang you all belajar dengan Dr. Ikhwan, which is consumer behaviour, begitu panggil, gelagat pengguna kan. So apa yang awak belajar dengan Dr. Ikhwan semalam, yang belajar dengan saya, awak boleh cross check dan kita boleh discuss. It's a good thing you ambil subjek yang lebih kurang sama dalam satu semester. So awak boleh kita panggil bertukar pandangan dan juga boleh bagi pandangan awak sendiri. Okay. So saya study pasal behavioural change, macam mana orang buat keputusan. Consumer behaviour, kenapa kita belajar adalah kerana macam mana orang buat keputusan, dan juga dalam research saya bagaimana keputusan seseorang influence dia punya pembelian contohnya, ataupun goal, katakan nak kurus kan. So tu contoh lah, tu antara kajian apa yang saya buat lah dekat UMK. And saya punya PhD study pasal emotion, bagaimana kita gunakan perasaan ataupun kita panggil emosi dalam menentukan kita membuat keputusan. Okay, tu kenapalah. So masa diorang tanya nak mengajar subjek apa kan, so saya kata pemasaran. Saya dah lama tak mengajar pemasaran. Selalunya saya mengajar kursus semester akhir, higher level punya kursus kan. So kalau kata saya laju sangat ataupun tinggi sangat makam, bagi tahu, okay, let me know. And so saya akan slow down dan juga turunkan kepada level lah. Okay. So this is saya punya research yang saya publish tahun ni. So kalau tengok banyak pasal social media lah, tu apa yang saya study. Saya punya PhD a case study pasal company, but this is apa yang saya buat tahun ni. Tahun lepas kajian last year yang publish, yang diterbitkan tahun ni lah. So kalau dalam media marketing, dalam marketing apa yang paling baru, nak kata baru pun taklah juga, tapi kebanyakannya orang study pasal influencer sekarang. So tu apa yang saya publish lah tahun ni, baru je bulan lepas, bulan 2, Instagram influencer. So kebanyakannya research saya pasal community. So ada community pelancongan
ada community hospitality which is food. Tahun lepas pasal wellness lah. And this is part of my grant kan. So student undergrad probably tak familiar sangat dengan grant, tapi research sebab nanti awak akan buat PPTA, tak silap saya semester depan awak belajar research method kan? Betul ke? Ke tak ingat? Tunggu sen depan baru ingat kan? Kan? So this is apa yang saya study lah. So sebab tu kenapa bila di offer untuk mengajar subjek ni saya ambil kan pemasaran kan. Okay. So apa yang kita perlukan kan sebab kelas sepenuhnya dalam talian lah kan. So saya tahu student tak boleh balik kampus tapi dah 2 semester, this is my third semester mengajar online lah. My third semester mengajar online. Masa saya balik daripada UK, saya tak jumpa supervisor saya pun lama sebenarnya kan, 3 tahun kan. Saya tak jumpa supervisor face to face. Kan? Jadi kebanyakannya meeting secara online. Jadi sebenarnya apa kita panggil perjumpaan dalam online ataupun pengajian dalam online ni sebenarnya common, especially dalam teknologi zaman sekarang. Cuma sebabkan kita punya universiti tak didesign untuk pengajian online. Belum lagi didesign kan. So kita start tahun ni baru akan design curriculum seterusnya secara hybrid kan. So untuk student lah pada saya lah. Apa yang sebenarnya apa yang student perlukan kan. Memang betul lah kita kata perlu ada telefon kan. Perlu ada apa tu laptop and Sinomo tu tadi kan masih nak scan. Kalau yang belum scan attendance tu jangan risau, kejap lagi saya buka balik. And you perlu capaian internet. Tapi sebenarnya kan bila saya kuliah dengan student dah 2 semester, awak punya kuliah adalah kelas ketiga lah. Consider batch ketiga kan. Student perlu motivation. Kan? Perlu motivasi untuk stay dalam pengajian. Yang tu apa yang penting kan. So positivity bukan datang daripada saya je. Saya selalu buat kelas segerak sebab student kata dia kena dengar pensyarah segerak. Maksudnya real time ada conversation and dia boleh tanya soalan. Jadi kebanyakan based on feedback dah 2 semester, itu apa yang student prefer. So kenapa semester ni saya maintain buat kelas segerak lah. Waktu ni lah, maksudnya hari Isnin pukul 8 sampai pukul 10 kan. So saya akan berada di sini. So saya harap sampai hujung sem awak pun samalah. And I will try my best untuk bagi motivation tapi kena datang daripada student juga kan. Dan sebab kita pengajian kedua-dua side. Okay. So kalau kata you perlukan bantuan, maksudnya apa tu pemahaman katakanlah selain daripada kuliah, bagi tahu kan, bagi tahu. So kita ada group WhatsApp. Saya memang bagi tahu sebab apa tu Najah buka hari tu. So betul ke Najah? Betul ke saya panggil nama nickname? Saya selalu panggil nama penuh tau. Kan? Sebab selalunya saya lupa nama nickname ni kan. Banyak sangat nama kan. Ni first time saya dapat student bawah daripada 100 kan. Selalunya student saya 100 kan. Betul ke Najah? Betul. Okay. Alright. So Najah buka group. So masa Najah buka group dia tanya Miss tutorial nak buka group ke tak kan. So saya kata tak payahlah. Kelas pun ada 38 orang je kan. Nanti ada satu tutorial tu ada 3 orang je. Kan. Tutorial mana tak ada list tengok kan. Ada 3 orang je. Jadi pada saya kita stay je dalam group kan. Supaya dalam satu group supaya tak ada orang yang tertinggal information. Okay. Saya selalunya reply WhatsApp memang office hour je lah kan. So waktu apa tu 8 pagi sampai 5 petang tu usually lah saya reply waktu tu je kan. Sebab kita pun kena berehat kan, sama lah macam awak kan. So berehat lah kan. So walaupun kuliah 2 jam, usually I will try buat kuliah dalam 1 jam setengah tu selalunya. And so kuliah dalam 40 minit, lagi 30 minit tu usually kita banyak discussion lah. And tu usually biasanya cara saya buat kelas lah. Okay. So hopefully stay positive and
perlu motivasi ke apa ke beritahu. It's not easy lah. Saya pun faham apa tu student, apa tu kepayahan student kan. Tapi kita buat yang terbaik. Apa yang ada, kita buat yang terbaik kan. Okay. So this is application untuk attendance. So kalau kata yang belum ada, make sure apa tu ada apa tu app. Tapi kalau kata siapa yang tengok kuliah ikut telefon, ada yang tengok kuliah ikut phone ke? Ada ke? Ada, madam. Ada Okay. Uh-uh. Siapa? Mimi. Okay. So Syamimi kata Ada. dia ikut kuliah, ada lagi yang lain. Okay. So kalau kata awak ikut kuliah ikut telefon, saya tahu awak tak boleh buka app waktu yang sama. So what you can do, dekat dalam bahagian chat tu, you letak nama you. Okay. So nanti saya key in lah secara manual. And sebenarnya Google Meet ni capture siapa yang masuk kelas, siapa yang tak masuk kelas. And ni attendance ni. Dia capture pukul berapa you join sampai pukul berapa you tinggalan. Ni apa tu saya pakai extension kan. So dia nampak siapa yang masuk pukul berapa, keluar pukul berapa kan. So sebenarnya kalau kata you tak bagi tahu you datang pukul berapa pun sebenarnya tak ada masalah pun. Kan saya dapat capture nama you kan. Canggih sekarang kan. Okay. Right. So this is normal ticket lah untuk kelas online. Okay. So biasanya saya akan on komputer 15 minit sebelum. Sebab tu saya tak buat kelas pukul 8. Kalau tak saya kena ada masuk 7.45. Saya boleh masuk office pun 7.45. Kan. So sebab tahun lepas saya pun ada kelas hari Isnin pukul 8 pagi. So saya dah tahu pintu tak boleh buka kan. Saya punya access card tak boleh masuk kan. Problem. And so kenapa kita start kelas pukul 8 suku lah. Tu reason dia. Okay. So meeting, presentation. Tapi kalau kata rumah you dah memang ayam tu berkokok pagi tu, saya pun tak boleh buat apa kan. So you just mute and sebab normal je selalunya kalau student waktu presentation, background noise memang akan ada ayam berkokok, bunyi motor kan. Tu normal lah kan. Banyak dah presentation student yang sebelum ni pun macam tu. Okay. And then kalau perlu chat, you chat. Cuma kita Google Meet tak ada hand signal. Dia hanya ada button untuk raise hand je. Okay. Okay. So yang tu lah. So saya record tau kuliah ni. Saya record kuliah ni. So nanti saya akan upload kuliah kalau siapa yang tertinggal. And you can go back to the video. So dalam eCampus, kita go to eCampus dulu lah kot kan. So dalam eCampus, dia akan ada tiga kuliah dekat dalam tu. So saya pun baru tahu kata student akan nampak tiga grup kan. Sebab kita ada 3 pensyarah untuk HFT ni, untuk pemasaran. Kita ada tiga lecturer. So ada Miss Mazni, ada Dr. Ghazali dengan saya, L3 kan. So, bila saya post ataupun macam L2 ni semalam Dr. Ghazali post saya, student saya pun nampak. Okay, so apa yang saya akan buat untuk L3, nanti dia akan ada restricted. So, dekat restricted button tu akan naik announcement untuk L3 sahaja. So, saya selalunya bila post very specific kan, saya orang marketing kan. So, orang marketing kita communicate sangat detail. Okay. So, saya akan bagi tahu kat situ post ini ataupun link ini untuk L3. So, kalau you nampak perkataan L3, you klik lah, masuk lah. Macam tu. Okay. So, yang hari ni kami memang saja je buka kan. Sebab dah tahu dah student takkan klik kan. Apa tu Google Meet punya link. But the following week, especially untuk tutorial, okay, especially untuk tutorial akan pecah. Maksudnya tutorial untuk L1 soal dengan Miss Mazni, tutorial L2 dengan Dr. Ghazali, tutorial L3 dengan saya kan. Probably saya takkan pecah ikut T1, T2, T3, T4. Okay, tapi L3 tu tetap ada. Okay, so you tengok dekat depan tau. Saya tahu Najah confused kan. T kan. Jangan tengok T lah, tengok L kat depan. Okay. L3 tu bawah saya. Okay.
So kalau kita pakai L tu maksud dia lecture kan, itu tutorial. So lecture ni maksudnya kita bahagi kepada 4 grup tutorial lah. Itu maksudnya. Tapi semua bawah saya. Okay. So I think ada kot subjek yang lecture orang lain, kuliah orang lain. Saya rasa ada khusus macam tu. And sebab common lah kita dekat FHPK kan. Tapi untuk pemasaran ni orang yang sama lah. Untuk pemasaran ni you just stay. Kadang-kadang saya type nama saya sebab selalunya student confused, saya tulis terus nama saya and hantar assignment artikel kepada Miss Alia. Selalunya saya buat sampai ayat macam tu kan. Okay. So kalau by minggu 14 tak ingat nama saya tu memang pelik lah. Okay. So ni untuk e-campus. So minggu ni belum lagi masuk bahan. So next week kita akan masuk bahan lah. Bahan kuliah kan. Okay. Okay ke? So kalau siapa yang ada problem dengan e-campus, yang tak boleh akses e-campus, so you email ataupun call lah bahagian PKPA ni, Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik. Contohnya, subjek awak tak appear dekat dalam kursus ni, tak appear dekat dalam e-campus awak, call diorang. Okay? Ataupun tutorial. Tutorial tak nampak rasanya kuliah. Kuliah tak ada. Okay? Awak nampak kuliah grup lain tapi tak nampak kuliah grup awak sendiri. Contohnya. Okay, so contact e-campus. Okay, tapi kalau kata awak ada masalah email, saya selalu guna email rasmi kan. Kalau ada masalah guna email rasmi ataupun software, Sinomo tu contohnya, tadi software yang untuk scan attendance tu ada masalah, awak contact CCI, Pusat Pengkomputeran ni. Okay, so saya bagi siap-siap nombor telefon technical support semua. Sebab selalunya ni benda yang saya kena troubleshoot sepanjang semester sebab student selalunya tak tahu nak contact siapa kan. Okay. So itu untuk minggu ni kan. So nanti saya akan minta awak punya email kan. Pakai email UMK lah. Saya perasan awak punya email awak tak ada nama kan. Ada H20 something kan. Nama saya rasa diorang dah tak tahu idea dah kot nak buat nama email kan. So saya perasan batch yang baru ni semua pakai nombor matrix ya. Okay. So H20 something kan. Okay. So bagi email, so saya akan add dalam Google Calendar. Nanti awak akan dapat invitation macam ni dalam email. So accept invitation. Okay. So macam mana nak accept invitation, just click yes. So minggu depan saya tak payah admit awak masuk dalam Google Calendar, dalam Google Meet ni. Okay, macam tadi saya kena tekan button admit kan. So saya dah tak payah tekan, so you can just join. Elok dia pukul 8 suku tu memang you boleh masuk automatic. So tak terganggu lah waktu kuliah. Okay, boleh ke? Okay, madam. Okay. Okay. So, kenapa study marketing kan? So, yang buat bisnes mungkin tak ada masalah lah. Kan? So, kenapa study marketing? Sebab nak lulus ke exam? Sebab nak lulus exam ke? Tu common lah selalunya student bagi tahu kan. Saya study marketing sebab saya nak A kan. Tu memang biasalah respon saya dapat kan. Okay. Alright. So, marketing is a choice kan. Kita buat hari-hari kan untuk kita contohlah, you nak sambung tidur ke you nak datang kuliah pagi ni? Contoh kan, tu decision kan awak buka pagi tadi kan. Betul? Kan? Ni saya tak suruh buka kamera tau. Nampak awak pakai baju apa contohnya. So pagi ni struggle, saya harap taklah struggle sangat nak bangun kan. Tapi itu decision lah, salah satu decision yang kita buat hari-hari kan. So nak bangun ke tak kan, saya pun tadi fikir pukul berapa nak keluar rumah nak sampai UMK pukul 7.45 kan. Nak bangun pukul apa kan, saya pun kena plan juga nak bangun pukul apa. Contohnya nak pakai baju apa hari ni, nak pilih, kalau perempuan selalunya problem dia nak pilih tudung kan. Macam korang tak nampak gambar, tak apa, saya tak tahu pakai tudung ke tak. Lelaki tak ada masalah, janji sikat rambut kan. So kalau perempuan selalunya masalah nak pilih tudung kan. So untunglah sebenarnya Google online class kan, sebab you tak payah buat decision pilih tudung lah pagi-pagi. Tak ada juga pagi ni. Pilih tudung nak pakai colour apa.
Tak ada. Kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kan? So nampak tak? Jimat kan masa kan? Tak payah fikir kan nak pakai Jimat. film apa. Jimat. Ya, betul. Betul? Kan? So ada yang pakai baju tidur lagi mungkin. Kan? So ada. Mungkin. Ya? Kan? Mungkin. Mungkin. Ada yang tak mandi lagi. Ada yang tak mandi lagi. Kan? Ada yang tak mandi lagi. Kan? Ada yang pakai seluar pendek, pakai cat. Kan? So this is all the decision yang kita buat hari-hari kan. Kita buat hari-hari. Itu yang kita panggil decision yang paling simple yang kita buat kan. So marketing adalah cara macam mana nak influence orang untuk buat decision. Kan? So kalau kata semalam saya message, okay hari ni semua kena pakai baju warna biru. So kena bangun awal kan hari ni? Kena iron baju. Betul tak? Betul. Betul. So sebab tu saya tak paksa kan you all pakai baju apa. Contoh kan. So saya iron baju ni hari Sabtu kan. Sebab saya tahu kelas pukul 8 saya tak suka bangun awal kan. Jadi saya tahu kelas pukul 8 pagi saya iron awal. Siap-siap. Kan? Tu contoh. So itu decision yang saya buat dan you buat hari ni. Okay? So, bila marketing influence kita punya harian, contohnya kan, saya rasa banyak pengalaman awak ikut mak awak sebab sekarang student duduk kat rumah. Jadi banyak jadi driver and ramai jadi driver untuk mak ayah ke belum ambil lesen lagi. Ramai, selalu. Selalu? Selalu. Okay. So, saya rasa you selalu ikut mak you ataupun ayah pergi pasar. Kan? Kalau mak kan pergi pasar, ikut ayah keluar pergi beli barang. Kan? Ataupun turun daripada kereta pergi pasar kan, beli ikan. Contohnya. Atau beli bawang lah. Saya nak cerita bawang kan. Beli bawang. Kita nampak bawang tu sama je kan. Rupa kan. Tapi mak you pilih punya lah lama. Nak beli bawang je pun. Kan? So bila dia suruh you pilih, macam mana you pilih? Ambil je mana-mana. Sebab you tak tahu kan? Tak tahu kan? Ataupun you pergi dekat tempat yang sale. Contohnya, betul tak? Yang murah. Kan? So kita pergi pilih. Mungkin kita pilih dengan harga. Mungkin kita pilih dengan warna. Kan? Ataupun kita kata main ambil je lah. Janji tak nampak macam hitam kan. Tumpuk hitam. Nampak macam buruk kan. Betul tak? It's a very simple things tapi dalam marketing itu yang kita tengok. Simple things customer buat. Okay, ini benda yang kita nampak lah. Kita panggil kan. Nanti nak shopping baju raya, saya rasa perempuan biasanya 50 kedai tapi dia patah balik pergi kedai nombor 1 tu common and decision kan. Okay, so this is apa yang you buat hari-hari dan juga apa yang customer lain buat. Kalau kita buat, maksudnya customer lain pun buat, orang lain pun buat. Orang lain kita refer kepada customer. Okay, so dalam kuliah ni kita banyak refer kepada kita sebagai firm, kita company dan juga kepada pelanggan. Okay, kita banyak refer, saya akan banyak gunakan terms itulah. Okay. So contoh kan, kalau nampak warna merah ni, teringat apa? Ni merah yang sangat common awak nampak kat TV, YouTube, awak sekarang tengok YouTube kan. Ni kalau awak nampak merah ni awak ingat apa? Ataupun warna merah apa yang awak anggap? Lampu isyarat, okay. Good. Lagi? McD. Apa dia? McDonald's. McD, okay. McD. Yang lain? Warna KFC. merah. KFC. Ada yang suka warna merah? Ada. Ada. Tapi bukan merah yang ni kan? Merun. Okay. So perempuan kan very specific kan warna merah. Maroon. Apa tu? Ada yang ingat KFC, ada yang ingat chili lagi? Kan? Kereta warna merah. Kereta warna merah. Okay, good. And this is colour untuk Coca-Cola. Perasan tak? Kan? Merah ada banyak kan? Sebab hari ni kuliah
Raya Cina dah habis. Kalau masa Raya Cina, I think you will see a lot of merah. So company apa yang guna Perasan. company apa yang gunakan logo warna merah? Syarikat macam mana guna logo warna merah? Makanan. Makanan. Okay. Bagi sikit nama syarikat. McD. Merah. McD? Are you sure? Background McD kan, merah kan? Background dia. Coca-Cola. Tulisan dia warna apa? Kuning. Kuning kan? Okay. So that's how kita associate kan colour dengan brand. Brand salah satu elemen dalam marketing kan. Dan merah adalah colour yang selalu orang guna dalam bisnes makanan. Kan kebanyakannya apa yang you bagi tadi nama makanan kan, Chili, KFC, KitKat, Coca-Cola, McDonald's kan. Sebab warna merah dia kita panggil kita rasa lapar sepatutnya bila kita nampak warna merah dia buat kita rasa excited. Okay? Dan kegembiraan. Sebab tu selalunya iklan-iklan KitKat, KFC, McDonald's ni selalunya dia akan buat kita rasa gembira kalau kita tengok kan. Saya saja tak buka ayam goreng McD pagi ni. Sebenarnya saya dah save dah video tu kan. Sebab saya tahu ada student tak breakfast lagi. Okay. So, marketing adalah kerja the whole department. Okay, the whole department. Dia bukan hanya tengok seorang je, one person kan. So, kalau kita kata kita pergi McDonald's sebab selalu, saya bagi contoh McDonald's sebab student selalu pergi McDonald's kan, ataupun brand yang dia familiar lah, senang cerita. Brand yang student familiar. So, selalunya orang yang awak jumpa adalah cashier kan, biasanya kan, ataupun orang dekat drive-thru window tu. Okay, so probably you tak kenal ni kot. Kan? So, Azmi Jaafar adalah CEO McDonald's Malaysia. Kan? So, awak tak jumpa dia, tapi dia buat kerja. Kan? So, marketing adalah kerja the whole department. So, bila kita pergi kerja, contohnya lah, kita dalam hotel, kan? Orang marketing adalah orang yang duduk di belakang tabir yang buat promosi kepada pelanggan. Kan? Tapi bila pergi hotel, orang yang kita jumpa adalah reception kan, ataupun housekeeping. Tu orang yang awak jumpa kan. Kalau dalam spa contohnya, orang yang buat marketing biasanya dia ada a very spa biasanya team marketing dia very small. Selalunya kadang-kadang orang yang sama je yang buat marketing, which is dia punya kita panggil executive, ataupun kadang disentralkan semua di headquarters kan. So kalau kata headquarters yang buat marketing, so kita pergi kepada spa, you akan jumpa terapis tu orang yang, ataupun receptionist tu orang yang awak akan jumpa dekat spa tersebut. Tapi semua orang akan ada the same image. So image boleh jadi uniform contohnya, cara kita bercakap kan. So kalau kata kita pergi McDonald kan, orang bagi servis dia tak bagus. Bila kita complain, kita bagi tahu staff McDonald tu rude ataupun kurang ajar kan. Tu selalunya kan, ataupun tak sopan kita panggil kan. So kan selalunya kita gunakan nama syarikat dan juga komplain tersebut. So samalah macam UMK kan. So student UMK selalunya lepak dekat McD. So you all tak merasa lah kan melepak dekat McDonald kan, dekat depan ni kan. Okay, so dia akan bagi tahu student UMK. Tapi kalau kita kata ini bukan student kampus kota, ini student kampus Bacok contoh. And so orang tak tahu pun beza. Orang tahu image UMK. Itu je image yang kita tahu. Okay, so marketing adalah involve the whole thing. Okay, the whole system. Okay. So kenapa juga kita belajar marketing? Because marketing ada a good career opportunity. Banyak early career, especially first year punya kerja, maksudnya lepas awak graduate, the first 3 years, 3 tahun pertama adalah position dalam marketing. Contoh, bila kita nak minta kerja kan, okay, bila kita nak minta kerja, kita kena tulis, pernah minta kerja lepas habis SPM hari tu, STP? Ada? Pernah ada. Pernah tulis resume? Pernah buat resume? Pernah juga. Nah, Pernah.
Okay. So resume represent diri awak. So kadang awak pelik, awak pergi minta kerja dengan kawan, tapi orang pilih awak punya, kawan awak punya employer tu tak pilih. Sebab apa kan? Sebab resume kadang. Cara kita tulis pasal diri kita. Okay, so marketing adalah cara kita komunikasi kita siapa, kita boleh buat apa. Okay, so marketing adalah ilmu yang kita belajar macam mana kita nak tulis dengan bagus, kita nak bagi tahu orang kenapa dia kena ambil kita kerja. And sama macam hari ni lah saya tengah pitching kat awak ni, kenapa awak kena belajar marketing. Okay. Okay. So ni semalam bila saya go through kan, so dalam LinkedIn kan, kalau siapa yang pernah guna LinkedIn, so dalam LinkedIn dia bagi tahu kepada job seekers all the job hunting are sales and purchase intention. So semua pekerjaan tak kisahlah bidang apa pun, spa ke, gym ke, ataupun bidang pelancongan ke, ataupun bidang makanan ya, semuanya adalah jualan. Okay. Syarikat perlu jual apa yang dia bagi value kepada pelanggan, nilai, dan juga kita yang nak mohon kerja ataupun pelanggan nak pergi beli barang dekat kita pun, kita pergi tempat tu sebab ada makna, ada kita panggil ada value lah, ada value untuk diri kita. Okay, so decision apa yang you buat. Contohnya, so student selalunya pergi McDonald convenient tu usually lah. And senang nak order tu. Bila saya tanya student kenapa dia hanya tahu McDonald kan, dia kata senang nak order, tak payah fikir. Kan? Kalau pergi tempat lain kan, you kena fikir ataupun environment, student tak berapa familiar kan. So this is apa yang daripada LinkedIn lah, ni orang daripada orang career bagi tahu. Okay. So siapa yang tadi ada orang Penang kan, and J Hotel, and so career is more it's more than career, it's a lifestyle lah sekarang kan. So kebanyakannya position dalam company, early position adalah sales and marketing punya position, dan juga macam mana you nak bagus dalam writing, especially creative writing. Ini adalah skill yang saya belajar the hard way lah, senang cerita lah. Sebab masa saya masuk kerja 2009, lepas saya habis masters, Facebook consider platform baru untuk business lah. Masa tu tak ada lagi FB Ads, belum ada. Okay. So, tapi bos kata, okay Alia, you kena jaga Facebook company kan. You kena jaga Facebook company kan. Saya kata, mana aku belajar benda ni dekat dalam degree yang memang tak ada. Kira memang tak ada syllabus masa tu kan. Tapi itulah benda yang kena buat kan. Sebab you have to communicate kepada klien. Kita orang pakai klien lah. You have to communicate to the client. Company ni, syarikat ni ada produk apa ataupun apa value dia. Kenapa you kena join company ni ataupun kenapa you kena beli produk company ni. And it's quite challenging lah. Sekarang dah ada banyak coach marketing kan, compare to dulu lah masa saya mula-mula kerja kan. So pada saya, it's a good thing that you belajar semua benda ni dalam kelas. Siapa yang ada business, yang dah tahu pun sebenarnya benda ni, you cross check and apa yang you buat dengan knowledge. Okay. So and then contohnya orang minta derma masjid lah, senang cerita, minta derma masjid kan, selalunya kesian lah minta derma masjid, punyalah susah orang nak derma kan. So lelaki kan nak pergi semayang Jumaat kan, selalunya orang letak duit dalam tabung masjid kan. So hari tu saya dengar ceramah, bila orang bagi duit dekat masjid, orang selalu bagi RM1 je. Okay, susah orang nak bagi derma lebih daripada RM1 dekat masjid, ni memang reality kan. Okay. So kebanyakannya masjid ada aircon kan, ada aircon tu ada kipas, so elektrik dekat dalam masjid kadang-kadang RM200 ke RM300 sebulan. Itu a very small surau, contohlah surau a very small surau kan, orang susah nak menderma kan. So if you have a good marketing team ataupun a good person, ada a person yang pandai buat marketing, you boleh sekarang pakai crowdfunding kan, you boleh kumpulkan funding untuk bayar electricity masjid contohnya, ataupun minta bantuan banjir kan. Saya bagi contoh kat sini, Aman Palestin ni salah satu NGO yang ada dekat Malaysia, yang very aktif lah in terms of communicate
message untuk orang derma kepada Palestin, kepada Syria contohnya kan. So yang ni bantuan banjir hari tu tahun lepas, bukan tahun lepas pun lah, awal tahun hari tu kan, contohnya kan. So semua organisation ada position dalam bidang marketing. Okay. So ni news yang paling latest, baru je publish tahun lepas. Kalau awak tengok dekat sini, antara kerjanya, sebab this is apa yang sebenarnya kenapa student pergi universiti kan, you want to have a good job kan. So kalau awak tengok top trending jobs dekat Malaysia adalah marketing executive kan. This is some of the skill apa yang kita akan buat throughout kelas ni, digital content, okay, digital marketing. We are trying our best untuk designkan marketing apa yang saya belajar dulu masa saya buat degree dengan apa yang you all belajar. Development dia ada benda yang sama yang kita kekalkan, tapi apa trend sekarang, especially bila business masuk pasca COVID kan. So this is our kami bertiga lah, kira saya, Miss Mazni dengan Dr. Ghazali, doing our best untuk tailorkan kepada student sekarang supaya by the time you ready 2024 kan, siap saya, and by the time you ready untuk graduate, you have a more current knowledge pasal marketing. Okay. So top 10 skills yang employer cari, communication. Marketing adalah communication sebenarnya. So communication, and so kalau you tengok nombor 1 tu apa top 10 skills apa yang company cari, and this is skill yang company perlukan. So dalam marketing kita ajar student untuk innovate, cari masalah, selesaikan masalah, dan kita bagi tahu dekat orang apa yang kita cuba selesaikan. Okay. So kalau you tengok at least ada 5 skill yang kita perlukan, dan service industry, service orientation adalah itu yang benda yang agak challenging lah untuk kita solvekan masalah ni. Okay. So bila kita belajar pasal marketing, kita belajar pasal content, pasal orang kan, dan juga macam mana kita menulis dan juga bagi ataupun bercakap mengenai konten tersebut. Okay. So zaman sekarang you lebih familiar dengan perkataan konten kan, sebab tu saya guna perkataan konten kan. So bila cakap konten, saya rasa student tahu kan, maksudnya TikTok, YouTube, Instagram tu kita panggil konten. Zaman sekarang kita panggil konten kan. Macam mana kita bagi tahu dekat orang apa yang dia nak tengok. Contoh bila you scroll gambar kawan kan dekat dalam IG kan, you scroll kan, you berhenti dekat gambar yang mana? Kan ada banyak gambar kan, you berhenti kat gambar yang mana? Tu, that's part of content. Tu apa yang saya study untuk research kan. Tapi this is part of content. So dalam study, dia cakap untuk kita mahir membuat konten dan juga communicate kepada orang, konten kita ambil masa 1 bulan ke 2 bulan. It's a very good mana. Okay. So ada orang yang ambil masa lebih lama. Pada saya ambil quite a long time kan, sebab banyak teknologi yang saya kena belajar untuk nak buat konten sebelum nak buat konten tu. Nak tulis saya dah tak ada masalah. Maksudnya nak tulis apa, macam hari ni nak buat kuliah, nak bagi slide, saya dah tak ada masalah isu tu kan. Tapi saya ada problem, contohnya kan, sebelum nak buat video, you kena belajar pasal video editing, macam mana nak shooting, nak ambil angle, kamera, lighting, benda tu tak ajar dalam kelas kan. Betul tak? Saya rasa tak ada kot kelas kat UMK yang ajar benda tu. Unless you ambil co-curriculum lah. Okay? So, this is all the things yang you nak mahir untuk create kan. Content video probably 2 minit je, tapi effort you nak siapkan 2 minit tu probably 10 jam. Contoh. Tu 10 jam untuk orang yang amatur lah tu. Kalau orang yang dah lebih expert, probably it take shorter time kan. You nak edit video, nak pilih yang mana, nak speaker, nak tambah apa kan. Ambil masa study kan, all these things. Okay. So, this is some of the job yang dulu tak ada. Ya, memang masa saya degree tu yang saya kata, masa saya habis master hari tu, saya kerja dengan very small firm, tapi banyak recruitment dengan international company, multinational company, Maybank. And so masa saya tu, kalau ikutkan dengan position sekarang dipanggil digital media specialist.
masa tu kan, digital marketing specialist, you kena bagi tahu dekat orang apa yang company you ada ataupun siapa dalam company you, kena bagi tahu benda tu. Okay, now bila zaman sekarang kalau awak pergi dekat job street contohnya kan, untuk cari kerja, awak akan tengok digital marketing specialist adalah salah satu position yang selalu company cari. Okay, so ni kerja yang tak ada 10 tahun dulu so kerja tu baru ada sekarang. So in the next 10 years, sebab you interested the next 10 years kan, 10 tahun ke depan kan awak kan. So sekarang saya assume umur awak semua, saya pun tak assume pun, kita kira lah 20, 21, betul ke? Umur lebih kurang ke? Kan ada lagi muda pada tu, betul? Okay, Betul, Manja. alright. Betul. So umur awak semua lebih kurang 20, 21 lah. So by the time you umur 30, masa tu awak pun mostly dah jadi manager lah by the time umur 30 kan. Ataupun dah senior dalam company, senior executive. So this is belah kanan lah betul. Belah kanan adalah kerja yang kita predict akan wujud kan. So digital cultural commentator sebenarnya saya rasa dalam YouTube dah ada dah pun kerja tu, digital cultural commentator. Kalau main game selalunya akan ada orang yang record kan, dia main game dan dia komen kan waktu main game tu kan. Apa benda dia panggil? Kan saya rasa Live streaming. okay, live streaming. So digital cultural commentator sebenarnya dah wujud dah pun sekarang. Dah ada dah pun. So orang yang buat live streaming tu sebenarnya itulah digital cultural commentator, tapi dia buat dalam produk game. Kan? So in the future dia akan berlaku contohnya lah spa tourism, saya rasa yang paling common yang akan ada digital cultural commentator. Yang paling common. Macam kalau kita tengok berita, kalau tengok game bola lah senang cerita kan, ataupun badminton kan, selalunya ada pengulas sukan kan, betul kan? Okay, pengulas sukan. So tu kerja zaman dulu. So sekarang live streaming diulas pasal game kan. So kerja yang akan wujud adalah pelancongan. Contohlah pelancongan, katakan diulas mengenai museum, contoh museum kan. Museum kat Malaysia tak canggih sangat lagi kan. Saya banyak tulis email kan dekat jabatan museum kan. Banyak teknologi yang sebenarnya boleh di-enhancekan dekat museum kan. Saya rasa student pun lama dah tak pergi museum. Bila lah sekali pergi museum kan. Because orang susah nak interested dengan museum bila mana museum kita tak up to kita panggil communicate, bagi tahu apa kelebihan museum kan. Sebab saya suka kan. Tapi banyak benda yang sebenarnya yang lebih bagus museum boleh buat sebenarnya lah kan. So dia akan berlaku komentator dalam contohnya artifak kan, contohnya pameran baru kan. This is some of the jobs yang akan wujud, especially bila museum dah digital kan. Kebanyakannya artifak dia, especially lukisan lah. Zaman sekarang diorang dah you boleh pergi 360 view kalau lepas kelas, nanti share lah pelan-pelan kan. So sekarang kita boleh tengok museum, kita tak boleh travel tapi kita boleh pergi museum secara digital. Contoh kan. So you perlukan orang bagi penerangan apa benda tersebut ataupun apa lukisan tersebut kan. So this is kerja yang akan wujud kan. So sooner or later and probably dah ada tapi mungkin kat Malaysia tak berapa popular kan. So untuk student wellness contohnya human body designer ni, you kena belajar fisiologi. I think akan sampai satu masa you belajar fisiologi ke dah belajar semester ni ke ataupun semester depan mungkin kan. Anatomi dan fisiologi. So human body designer macam mana kita, kalau sekarang kita panggil personal coach kan, tapi dia more advanced lah. So kita pakai teknologi dan juga personal trainer dan combinekan kedua-dua teknologi ni untuk kita bagi tahu ke orang diet apa yang paling bagus untuk dia contohnya. Dan dalam spa human body designer ni sebenarnya ramai orang cari kan, because semua orang nak personal touch
ada setengah diet, kawan you boleh diet yang sama. Internet. Boleh ke dengar suara saya ke? Dengar. Okay. Satu je lah internet yang problem. Alright. So, sekejap. Okay. So, bila kita personalkan kita punya servis, so kebanyakannya orang kadang-kadang orang yang sama walaupun you diet the same diet, kawan you turun tapi banyak daripada you turun, contoh kan. So this is how pentingnya kita personalkan setiap orang punya diet, ataupun kalau dalam hospital lah, setiap orang punya sakit dengan macam mana dia nak ke arah recovery, ke arah sembuh. Okay. So this is some of kerjaya yang combinekan teknologi dengan communication and marketing communication kan. So dengan communication untuk bagi information, untuk bagi orang faham apa benda yang dia perlu buat, apa benda yang dia perlu ikut contohnya. Okay. So this is some of the jobs yang mungkin you boleh fikir-fikirkan lah. Okay. So kenapa position dalam marketing sentiasa ada, dan juga kenapa skill ni perlu ada walaupun you tak ambil, you bukan nak kerja dalam marketing pun, tapi you kena tahu. Contohnya nak tulis assignment kan, nak tulis assignment macam mana nak dapat A kan. So you have to be a good writer, menulis ataupun bagi tahu masalah secara verbal ataupun secara menulis adalah skill dalam marketing kan. Okay, so semua company ada customers. So dalam bisnes apa yang dia minat adalah dia nak marketing dia, bila kita buat marketing kita kena spend duit. Okay. So dia nak supaya duit tu berbalik, ada keuntungan. Itu yang apa yang company nak lah kan. So nanti kita tengok strategi, ada minggu yang kita akan tengok itu business strategy kan. So kebanyakannya company spend lebih kurang dalam 5%, ada yang spend lebih daripada 5% daripada profit untuk invest kepada marketing strategy kan. So kalau you buka TV asyik-asyik keluar muka dia je, tak ada muka orang lain, tu contohnya. Ataupun you dengar radio kan. Kalau pergi YouTube nak skip ad 5 saat tu, sekarang punya marketing adalah 5 saat punya marketing kan. Tengok ayam goreng McD 5 saat, lepas tu kejap lagi call Foodpanda datang deliver ayam goreng McD, tu contoh kan. Marketing zaman sekarang lagi very aggressive lah kalau saya panggil kan, sangat agresif. 5 saat je. Tapi dengan 5 saat dia suruh you buat keputusan, beli ke tak beli 5 saat. So nanti bulan puasa sangat mencabar lah. Okay. So this is apa yang kita akan belajar sepanjang semester ni. Ada 8 elemen dalam marketing. So kita akan mula dengan value. Value and satisfaction. Nanti kita akan go round. Apa itu marketing process. Core elements dalam marketing. Okay. So this is apa yang wujud dalam semester ni. Okay. So setakat tu okay. Okay. So alright. So semua tak ada cakap kan. Okay. So nanti kan balik kan. So lepas habis kelas ni ke, contohnya keluar pergi jalan-jalan, jalan ikut SOP lah kan. Keluar pergi jalan ataupun sambil scroll internet tu, apa yang saya share hari ni elemen marketing. Kita tak go lagi definasi apa semua, itu semua minggu depan. Kita tak pergi lagi. So apa yang you faham hari ni, so apa marketing masukkan kepada awak. So nanti awak snap gambar. Tak kisahlah gambar apa yang awak rasa elemen kepada marketing, ataupun apa yang awak faham marketing, ataupun orang. Marketing ni boleh jadi orang, boleh jadi syarikat, produk, platform contohnya ataupun servis dia ada banyak elemen kan sebenarnya kan. So nanti awak screenshot satu je ataupun ambil gambar satu elemen dia dekat rumah awak kan, dan share dekat dalam group
kan. Letaklah sikit nama you kan. So that saya tahulah siapa yang share tu. Kan. Letak nama so that kita share apa itu marketing and next week kita discuss on what is it and boleh macam tu. Kan. Satu je gambar, pergilah mana-mana pun kan, tak semestinya kena keluar. Kan. Dekat dalam rumah pun sebenarnya ada banyak elemen marketing yang you boleh nampak daripada dalam rumah kan sebenarnya kan. So ambil je apa-apa gambar yang make sure gambar tu gambar yang decent lah, gambar yang bersopan kan. Jangan gambar tak sopan kan. So dia ni bila kita ambil gambar macam gambar nanti dia hantar. Okay, so hantar dekat dalam group, letak nama sikit so that I know siapa and boleh what marketing means to you. So that kita boleh reflect minggu ni apa yang kita buat. Okay, macam tu. Okay. Okay, saya rasa very simple task je. Okay, so okay, right. So this is to sum up lah apa marketing tu apa kan. So marketing is a choice lah, apa yang kita buat hari-hari, whatever kan. So it makes who you are lah sebenarnya. So elemen marketing akan menjadikan awak siapa, very strong character and pilihan nak datang UMK contoh, pilihan nak datang ke kelas hari ni contoh. And so this is apa yang saya boleh sum up kan apa itu marketing kan. So I'm interested to see apa yang you faham and hari ni saya terang daripada apa yang saya faham apa itu marketing. So berapa tadi nak dekat 40 minit kan. Bukan tak sampai pun 40 minit, lebih kurang 45 minit saya pitching apa itu marketing, apa yang saya faham pasal marketing sejak daripada saya kerja kira 2009. It was the position yang saya pegang related dengan marketing kan 2009 kan sampai sekarang lah kan. So itu apa yang saya faham. So saya nak tengok apa yang you interpret marketing. Interpret lah kita senang kan kita panggil interpret marketing kan. Right. Ada soalan? Minggu ni confirm tak ada kan. Selalunya saya tanya soal student tak ada soalan kan. Sebab selalunya student tak ada soalan. Kan. Okay, so untuk minggu depan, pukul berapa? Kelas L3, T3 hari Ahad pukul 1, betul? Betul kan? Mana tadi jadual waktu? Ni kan, jadual kan? So, minggu depan, selain daripada L3, T3, yang T4, T1 dengan T2 free tak hari Ahad pukul 1? Free. Boleh, free ke? Yang lain? T1, T2 ada berapa T ada? 4 T banyak. First time ada 4 T kan. Saya selalu ada 2 T kan. Okay. So, sebab minggu depan saya ada research hari Isnin. So, saya tak boleh nak buat kelas hari Isnin. So, saya akan buat kelas maksudnya kita akan jumpa, discuss apa yang homework yang tadi saya bagi tu. Kan? So, yang tu kita akan buat hari Ahad. Boleh? Pukul 1. Kelas Dr. Ikuan pukul apa? Pukul 8 sampai 10. Pagi. Okay. Kelas Dr. Ikuan 8 sampai pukul 10. Kan? So kalau you nak pukul 10 tu pun boleh. Kalau you nak rehat, kita buat kemudian. Macam tu. Macam mana? Pukul 10 lah. Pukul Pukul 10. 1 ada kelas. Pukul 1 ada kelas. Yang lain? Okay. Pukul 10 pagi. Okay, madam, boleh. Boleh? Okay, tak apa. Pukul 10 ada kelas. Pukul 10 ada kelas. Alright, pukul 10 ada kelas. Berapa ramai yang ada kelas pukul 10? Tutorial ke? Pukul 2. Haris tutorial ke? Oh, kelas pukul 10 sampai pukul 12. Apa dia? Siapa tadi cakap? Pukul 2? Pukul 2. Pukul 2, okay. Ada kelas. Ada kelas. Ada kelas. Tak apa. Jangan risau. Saya tahu. Bila nak ubah jadual memang agak challenge. Memang. Sorry?
Pukul 4. Pukul 4 Ada orang ada straight tu, kelas hari Ahad tu. Saya tak boleh buat kelas straight macam tu. Korang dah penat. Oh, Kelas nampak je macam kelas online 2 jam. Sebenarnya dia pakai banyak brain walaupun you duduk je. banyak jam. Saya tahu sebab saya selalu kelas online back to back kan. Saya maksimum saya boleh sampai 6 jam lah. Tu saya punya limit. Saya tak boleh straight. Saya lah. Tapi kalau student saya rasa lagi tak boleh. Okay. Sebab saya biasanya buat kelas ganti sebelum saya. Saya jarang buat kelas ganti selepas. Itu saya lah. Okay. So, hari Isnin tu memang tak boleh. Saya memang tak free. Hari Selasa ke Rabu boleh? Contoh. Selasa. Selasa okey. Bukannya pukul 8. Boleh ke? Yang lain? Selasa boleh. Boleh. Selasa okey. Okey. Selasa 8 suku lah. 8 suku Boleh, boleh. Oh, ada Fatihah ada kelas. Ada kelas. Okay. Rabu pagi ada kelas? Ada Ada, 22, madam. 10. Okay. Khamis pagi ada kelas? Tak ada. Tak ada. Jumaat, madam. Itulah jap. Tu option last sekali. Jap kita kena tengok. Khamis okey. Khamis Khamis pagi. tak ada. Khamis boleh? Khamis pagi okey. Sebab Okey, kalau- boleh. Boleh? Okey. So Khamis Madam. Ya ya. Madam. Ini Ya. untuk minggu depan saja ke ataupun untuk setiap Minggu nanti? depan je. Minggu depan je. Alright. Saya kena pergi Tumpat minggu depan ada research. Jadi tak boleh nak buat hari Isnin tu. Saya boleh nak record tapi saya takut you all yang tak suka. Kan? Dia tu. Hari Khamis, madam. Hari Khamis okey 8 suku Okey, boleh. Tapi minggu depan je tau. Minggu depan je. Minggu depan berapa bulan? Okey. 25. Tu je. Lepas tu yang 29 tu kita jumpa biasa balik. Okey, faham, madam. Okay. Alright. Nanti saya bagi jadual lah senang ceritakan. Nanti sebab tutorial pun saya kena bagi jadual tu. Tu by minggu depan saya bagi. Sebab kita untuk tutorial kita tak akan jumpa tiap minggu. Tapi you all mesti nak discuss kan assignment contohnya. So kita jumpa, ada minggu kita jumpa, ada minggu kita tak jumpa. So nanti saya bagi dulu jadual tutorial. Okay. So minggu apa yang kita jumpa face to face, minggu apa yang kita, maksudnya you buat aktiviti je. Okay. So nanti minggu depan saya bagilah yang tu. Okay. Alright. So setiap minggu ni ada apa-apa? Ada apa-apa nak ni ke? Tanya ke? And a very simple reflection, I think boleh buat, tak ada masalah. And nanti saya share slide kan. Saya punya slide selalunya banyak gambar tau. Saya orang visual bila belajar. Saya lah. So saya assume student saya pun orang visual macam saya. Kan? Okay. Okay. Madam, Ya. quote. Kejap. Kena buka. Dia akan log out automatic. Kejap. So, setakat minggu ni lah. So, kalau siapa yang buku rujukan, ada? Nak beli kat mana, madam? Tak Shopee ada ke? Tak payahlah, nanti saya share je. Saya share mana yang chapter sebab kita tak guna semua chapter. Nanti saya share mana yang kita guna nanti. Okay? Kelas lecture boleh. Tak ada masalah. Okay, Saya biasanya memang share sebelum. So, jangan risaulah. Lagi. Okay. So, tu je this week. Okay, so kalau tak ada apa-apa, siapa yang dah scan boleh keluar. Kan? So, kalau siapa yang nak stay, saya akan ada kat sini usually sampai 9:30 lah. To talk ke, kan? Alright? So, thank you semua. Okay, see you next week.
Alright. Thank you, madam. Okay. Thank you, Thank you, madam. Okay. Okay. Thank you, Bye-bye. madam. Okay. Bye-bye. Thank you, madam. Bye. Bye. Bye-bye. Okay. You too.